Berapa lama rehat? Miss, berapa lama rehat? Sebab kami di utara lambat sikit. Asar. Maklum. Kita akan masuk balik pada pukul 4.50 petang puan. Oh, okay. Cantik. Thank you. Okay, baik. Okay. InsyaAllah. Ada soalan agaknya? Kita ada soalan dari Nur Azhar ya. Nur Azhar Mahmud. Silakan Puan Nur Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 256 ni Ustaz, saya pengalaman saya berdialog lah dengan non-Muslim. Ada yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta tafsirannya malangnya digunakan untuk menjawab Ustaz. Apabila kita mulakan dengan kata-kata dakwah, dikata Islam doesn't there is no nobody is forced to convert or to revert to Islam, but as long as ada respect of each other's religion, insyaallah sekiranya berhadapan lagi dengan jawapan-jawapan sebegini Ustaz, apakah yang terbaik untuk menjawab, merespon? Adakah mencukupi dengan ayat 255 surah the whole of 9 perasa surah ayat Al-Kursi? Okey. Soalan yang baik. Sebenarnya memang selalunya ayat ini digunakan supaya menutup ruang dakwah. Cumanya kita boleh jawab dalam bentuk begini. Betul, ayat ini memang mengatakan Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Sama macam kalau saya beli produk, saya beli Thermomix. Saya beli Thermomix dan saya rasa Thermomix adalah alat yang sangat membantu ibu-ibu untuk mempercepatkan urusan. Sangat baik, dia banyak resepi dan main campak-campak je tanpa skill memasak pun boleh menghasilkan masakan yang berkualiti walaupun dalam kuantiti yang tidak banyak terhad, tetapi dia sudah sangat membantu memudahkan kerja ibu-ibu yang bekerjaya. Dekat office pun dia boleh masak menggunakan Thermomix. Dan bila saya beli dan saya merasai kelebihannya, saya rasa senang, saya rasa mudah. Apa salahnya saya berkongsi dengan awak? Saya tak paksa awak beli. Tapi setelah awak tengok saya punya review, pengalaman saya rasa awak perlu fikir 2 kali untuk menerimanya. Kan? Saya tak paksa awak masuk agama ni. Tapi setelah saya memperkenalkan awak kepada Tuhan, kepada Allah, yang begitu menyayangi saya, bersedia bila-bila masa untuk membantu saya, berada pada bila-bila waktu, tanpa rasa mengantuk, tanpa tidur, tidak mengabaikan saya. Dia memiliki langit dan bumi. Mana lagi nak cari Tuhan yang macam ni? Dia boleh tawarkan kepada saya syafaat dan you ever know apa tu syafaat? Syafaat bukan untuk dunia ni, tak, nanti dekat akhirat. Kita sangat perlu kepada syafaat dan ditawarkan. Dia kata hanya dia yang boleh beri syafaat. Dan kalau selama di dunia kita bergantung dengan dia, berharap dengan dia, dan kita sudah jadi regular customer, takkan dia tak bantu kita? So setelah saya melalui pengalaman hebat itu, why not saya kongsikan dengan awak? Saya tak paksa awak. Tapi saya rasa awak perlu fikirkan juga untuk kebaikan awak juga. Bukan untuk kebaikan saya. Betul lah, ikrah fiddin. Kan? Yang Sebab penting Ustaz, ilmu kita Ustaz. Dibimbangi ilmu kita tak cukup dalam untuk untuk menjawab persoalan sedemikian. Betul tu Musliah. Ya, kita sebagai pendakwah kan, kalau kita nak berdakwah, ilmu kita pun kena cukup dalam, kena belajar lagi dengan Ustaz. Mungkin boleh bawakan contoh-contoh yang kita seronok kan, kita
Contoh kita beli barang, kita nak share dengan dia, kita tak paksa dia beli, tapi daripada testimoni, daripada pengalaman kita, mungkin dia berminat, itu je. Kalau tak berminat, okay, it's okay. Kalau tak berminat pun tak apa. Ya. Baik, kita pergi pada seterusnya. Puan Nixon ada nak bertanya agaknya? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya merujuk pada ayat 256. Adakah ia juga apply to orang yang memang sudah Islam, the existing Muslim, di mana kita diberi pilihan semada nak beramal soleh ke atau tidak? Sebab di akhirat nanti ada syurga dan neraka. Can we apply that ayat 256 tu untuk orang yang memang sudah dalam beragama Islam dan dia membuat pilihan untuk beribadat atau tidak? Okey. Terima kasih. Terima kasih. 256 ini ada ulama yang kata ada exceptional terhadap orang Islam. Maksudnya macam ni. Saya sebagai orang awam, saya tidak terikat dengan undang-undang ketenteraan. Saya sebagai orang awam, saya tidak terikat dengan disiplin kepolisan. Tetapi once saya mohon untuk jadi tentera atau saya mohon untuk jadi polis, dan bila saya diterima masuk, saya terikat dengan undang-undang dan terpakai dengan undang-undang semasa. Saya kena jadi macam tentera, berdisiplin seperti tentera, berkawat seperti mereka dan bertindak menjaga keamanan keselamatan negara. Sama macam kita, selagi kita belum Islam, kita tidak terikat dengan undang-undang tu, walaupun ada ulama lain yang berpendapat sebaliknya. Tapi once kita masuk ke dalam agama Islam, kita ada obligation. Kita ada peraturan yang kita perlu patuh. Antara peraturannya ialah benar-benar beriman dengan Allah, kenal dia. Benar-benar beriman dengan Allah dan kenal dia. Dan sebenarnya tidak sedikit orang yang bila masuk tentera baru dia menyesal. Macam ni rupanya kerja tentera. Tapi ramai je orang yang masuk tentera dengan rela hati, benar-benar jiwa pejuang. Memang dia kalau berkawat tu benar-benar berkawat sebab jiwa dan raganya ditumpahkan ke dalam ketenteraan tu. Mak dia tentera, bapa dia tentera, anak dia sangat mengagumi ketenteraan sehingga menjiwai. Sama macam beragama. Ada orang yang rasa, aduh macam ni ke beragama. Buat itu tak boleh, buat ini tak boleh. Tapi ada orang yang apa yang diarahkan tu dia benar-benar buat. Cakap dengan baik, dengan mak bapak dia sangat lembut. Bila solat yang sungguh-sungguh, ada dia jiwa-jiwa yang semacam itu. Poinnya ialah, tidak semua orang yang boleh faham tentang kehendak agama. Tetapi tidak juga sedikit orang yang benar-benar faham dan mendalami agama ini dengan baik. Dan ayat ini tidak terpakai kepada orang yang dah masuk Islam kerana dalam Islam itu, dalam agama ini, dia ada undang-undang dan tanggungjawab yang dia perlu fulfill. Yang dia perlu penuhi. Dan undang-undang tanggungjawab ini bukan untuk menyusahkan. Allah kata, undang-undang dan tanggungjawab dalam beragama ini bukan tujuan untuk menyusahkanmu. Tetapi engkau akan jadi mudah. Engkau akan jadi mudah di dunia dan kemudahan itu engkau akan nikmati di akhirat selama-lamanya. Tanpa engkau perlu risau, tanpa engkau perlu takut, tanpa engkau perlu bersedih. Selama-lamanya. So ayat ini basically tidak applicable kepada orang Islam. Tapi ada juga orang Islam yang liberal, dia kata, terpakai. Tak, orang tak boleh paksa aku untuk beragama. Well, basically, ya. Nabi sendiri mengakui, aku diutuskan untuk sampaikan je. Aku tak ada kuasa untuk
paksa, tak ada kuasa untuk hukum. Tak. Yang hukum tu Allah. Yang boleh paksa Allah. Nabi hanya sampaikan. Tapi kerana Malaysia, dia sudah ada undang-undang agama, undang-undang syariah. So, kepatuhan rakyat terhadap undang-undang negara tu yang selari dengan tuntutan. Itu yang golongan liberal ni kata tak boleh, tak ada paksa. La ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Tidak, negara Malaysia dia ada undang-undang syariah. Kita kena patuh undang-undang negara. Bukan patuh undang-undang ni. Tak. Patuh undang-undang negara. Kalau khaluat kena tangkap. Itu hal lainlah kepatuhan pada undang-undang negara. Sebab negara ni ada undang-undang syariah. Undang-undang yang digelar sebagai undang-undang syariah. Kalau ikut apa yang undang-undang Allah bagi, banyak dan banyak kita langgar. Banyak. Dan kalau dia kata, tak ada paksaan, silakan. Kalau anda rasa begitu, silakan. Tapi bagi saya sangat rugi untuk saya tidak patuh kepada undang-undang ini. Kerana yang menawarkan undang-undang ini adalah Tuhan yang sangat memahami saya. Takkan saya tak boleh nak patuh. Dia sudah sangat faham saya. Dan dia menjanjikan bukan bulan bintang. Dia janjikan syurga untuk saya. Rugi kalau saya tak grab peluang ni. Walaupun dia menyalahi ataupun bertentangan dengan kehendak diri saya. Tapi apalah salahnya untuk saya berkorban sedikit masa supaya saya kekal bahagia selama-lamanya nanti. Wow. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita dah menjawab 2 soalan. Kita masih nak membuka pada soalan ataupun nak Kita teruskan? teruskan dulu. Silakan Ustaz. Okay, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan perasan atau tidak. Ayatul Kursi secara tidak langsung Allah jawab tentang la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di sini Allah kata tiada syafaat. Dalam ayat Kursi Allah kata hanya dia yang boleh beri syafaat. Di sini Allah kata tiada rakan karib, tapi cara Allah memperkenalkan diri dia sebagai akulah rakan karib. Di sini Allah kata tiada transaksi. Dan sekarang Allah sedang buat transaksi pada kita. Anda mau terima atau tidak. Basically transaksi ini tiada sebarang paksaan. Ui tuan-puan, siapa yang boleh susun ayat Quran semacam ini punya unggul dan anggun? Allah letakkan di atas satu pernyataan masalah dan Allah jawab setiap satu permasalahan manusia. Yang manusia dia sangat terliur dengan transaksi, dia sangat nak kawan rapat, kawan karib dan dia sangat perlu kepada bantuan dan pertolongan. Dan Allah tawarkan ketiga-tiganya pada kita. Luar biasa. Luar biasa. Okey. Next. 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung kepada orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung kepada orang beriman. Dan bila kita benar-benar pegang dengan tauhid, dengan akidah, benar-benar beriman, tidak menyembah dan memuja taghut, tidak berani-berani melakukan syirik, maka Allah declare, Allah jadi wali. Wali ni apa? Pelindung. Perkataan wali itu pelindung kepada orang beriman. Dan ini suatu yang kita nanti-nantikan. So selama ni yang kita kata wali mujbir, bapa sebagai wali kepada anak, atuk sebagai wali kepada anak kita. So tugas bapa, atuk,
abang, adik-beradik lelaki yang jadi wali ini, tugasnya ialah melindungi anak perempuan. Perlindungan dalam bentuk apa? Apa sahaja. Itu masuk wali. Melindung. Lindung maruah dia, lindung pendidikan dia, lindung cara dia berfikir, lindung tingkah laku dia, lindungi dia punya pendidikan, lindung. Sekarang Allah kata Allah wali kepada semua orang beriman. Allah pelindung kepada semua orang beriman. Dan antara bentuk perlindungan yang Allah tawarkan ialah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah berkali-kali keluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Daripada kegelapan kepada cahaya. Dan kalau kita perhati perkataan zulumat, zulumat itu dalam bentuk plural, jamak. Maksudnya, kegelapan demi kegelapan, demi kegelapan, demi kegelapan, demi kegelapan. Dan An-Nur pula singular. An-Nur pula singular. So, kegelapan ni banyak. Zulumat ni banyak. Kegelapan ni banyak. Dan lazimnya kegelapan ni adalah syirik. Selalunya kegelapan ni syirik. Tapi bila sebut zulumat, kegelapan yang banyak, tuan-puan, kadang kita sedih, kan? Bila berlaku sesuatu, katalah kereta aksiden, kita sedih. Kesedihan tu merupakan kegelapan dalam hidup kita. Hari yang gelap kita sebut. Kan biasanya istilah-istilah kita, oh hari ni mendung lah. Bukan mendung cuaca tu. Oh hari ni aku ditimpa sesuatu. Dan sama juga kalau kita sebut kusangkakan kusangkakan Panas sampai ke petang. Panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Apa kaitan panas dengan hujan? Panas tu ada cahaya. Hujan ni gelap, mendung, mudi. So kesedihan, kemurungan, kesukaran, semua tu zulumat. Semua tu zulumat. So Allah bagi tahu kepada orang beriman, hai orang beriman, Allah lah yang selalu mengeluarkan engkau daripada masa kesedihanmu, kemudian engkau gembira. Daripada waktu engkau kemurungan, menjadi engkau bahagia. Daripada engkau kesempitan, menjadikan engkau lapang. Daripada pelbagai zulumat ni, lapisan demi lapisan, lapisan demi lapisan, kepada satu cahaya. Zulumat, ya, kata akar dia zolama. Zolama lazimnya kita translate sebagai zalim. Zolama tu maksud asal dia ialah kegelapan. Lapisan demi lapisan demi lapisan. Dan orang ini, ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Orang beriman. So rupanya menjadi orang beriman, hidup kita sentiasa diuji. Diuji kesukaran PKP, diuji dengan susahnya dapat duit, diuji dengan susahnya dapat kerja, dibuang kerja. Itu zulumat lah tu. Dan ayat inilah sebagai dalil, tak kala kita diuji dengan masalah, Allah tidak pernah suruh kita selesaikan masalah tu. Allah nak kita kenal dia, jadikan dia wali, kemudian Allah yang keluarkan kita dari masalah tu. Dalam Quran, Allah tidak pernah suruh, kau settle lah problem kau sendiri.
Allah tak pernah suruh, engkau settle kau punya problem sendiri. Tak. Apa yang ada ialah tawaran dari Allah, aku wali kau. Tawaran dari Allah, Allah menyatakan Allah adalah wali kepada kita, pelindung kepada kita. Sesuatu, kita sepatutnya kata, ingat, saya ada masa untuk sakit kepala. Tak, sebab semua diuruskan oleh Allah. Kita tak wajar memikirkan masalah yang dihadapi hanya bergantung kepada keupayaan kita yang sangat terhad. Tak kala Allah beri kita ujian, Allah nak kita kembali pada dia, merayu-rayu dengan dia. Bukan Allah nak tengok, kau settle sendiri. Okey. Oh, kau dah jumpa jalan keluar ya. Tak. Allah lah yang mengeluarkan kita. Beri kita jalan keluar. Beri kita hidayah. Pandu kita. Pimpin kita. Untuk keluar dari kemelut itu. Tapi apa yang kita faham sebelum ni? Yes, sebab tu kita stres. Sebab kita tak minta tolong pada Allah. Kita stres sendiri. Lepas tu belum umur 40, muka dah kusut masai. Kan? Tuan-puan tahu tentang zikir Fatimah? Zikir Fatimah. Apa zikir Fatimah? Apa dia zikir Fatimah? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey. 3 kali. Macam mana boleh muncul zikir Fatimah ni? Fatimah mengadu yang dia penat buat kerja rumah, kan? Kemudian Nabi kata, engkau sebutlah zikir ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Tuan-puan, logiknya anak jumpa dengan bapa, ayah, saya penatlah buat kerja rumah ya. Saya nak buat lah. Ayah sekarang, kau tak cuba cari pembantu? Kau tak cuba cari maid ke? Kenapa kau sibuk-sibuk nak buat kerja sendiri? Kau tak cuba cari maid ke? Kan? Logiknya macam tu. Nabi boleh saja suruh suruh Fatimah, kau pergilah cari mana-mana hamba untuk kau hire dan suruh dia buat kerja rumah. Kau lepak je lah goyang kaki. Cari pembantulah. Tapi apa yang Nabi bagi? Nabi suruh dia ingat Tuhan, ingat Allah. Kerana dengan dia mengingat Allah, beban kerja yang selama ni dia bergantung dengan diri dia. Beban kerja yang dia rasa dia yang kena settlekan, dia guna tenaga dan kudrat dia, berharap dengan diri dia, sekarang dia alihkan. Dia alihkan pengharapan. Allah bantu. Hanya dengan sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan memahami dalam-dalam perkataan itu, kerja yang kita buat Allah bantu. Tak perlu kita sebut pada orang lain, bantulah aku sini, bantu. Tak. Allah gerakkan hati orang tu, hati orang tu, hati orang sana, datang bantu. Nabi ajar anak dia, kembali pada Allah. Ingat Allah. Kita tahu tentang zikir Fatimah. Tapi kita tak mendalami kenapa Nabi suruh Fatimah berzikir semacam itu. Bina hubungan. Jadikan Allah tu pembantu, pelindung. Maka Allah akan keluarkan kita daripada lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan. So hidup kita lapisan demi lapisan. Dan ada lapisan-lapisan itu
penuh dengan kegelapan. Saya sendiri ada banyak topi. Saya jadi anak, saya jadi suami, saya jadi ayah, saya jadi pekerja, saya jadi bos, saya jadi guru, saya jadi makmum, saya jadi imam. Kan banyak topi. Sangat banyak lapisan demi lapisan. Dan setiap topi, setiap lapisan ini ada masalah dia tersendiri. Dan sekarang kita kembali pada Allah. Allah lah yang melindungi saya. Allah yang melindungi kita. Allah yang atur untuk keluarkan kita daripada kegelapan itu. Kerana di hujung itu ada cahaya ilahi. Ilan nur. Dan cahaya itu hanya datang dari Allah. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Dan yukhriju. Yukhriju, dia bukan sekadar present tense. Dia adalah present continuous tense. Maksudnya, dia akan sentiasa melakukannya berulang kali. Allah akan sentiasa melakukannya berulang kali. Benda ni penting untuk kita faham. Bukan semata-mata kita telah beriman, semua akan menjadi mudah. Tidak. Bila kita beriman, kita akan diuji. Kita akan diuji iman kita tu. Dan iman kita tu akan turun naik, turun naik, turun naik. Lagi akhir zaman semacam ini. Sangat banyak gangguan dengan pujukan dunia, dengan salah faham, dengan kita tak nampak, dengan kita blur-blur. Banyak. Maka kalau kita benar beriman kembali pada Allah, Allah akan sentiasa selamatkan kita daripada jurang itu dan ini. Berulang kali. Setiap kali dia berlaku. Ada mungkin kita bakal tersasar di sana dan di sini. Tetapi Allah akan selamatkan kita. Kembalikan kita kepada jalan asal. Kepada jalan yang lurus. Allah akan tarik. Allah akan tarik kembali ke jalan yang benar. Asalkan kita mahu terus beriman, percaya dan mengharapkan redha Tuhan. Wow. So dari sudut bahasa, kalau kita tengok perkataan wali, kan Allahu wali. Wali ni maksudnya ialah mahu melindungi. Mahu melindungi. Dan dalam Quran juga ada perkataan lain yang hampir sama dengan wali, tapi disebut sebagai maula. Maula. Mim, waw, lam, ya tak ada titik tu. Ya alif taknis. Satu wali, satu maula. Kalau wali bermaksud mahu melindungi, maula pula maksudnya ialah benar-benar boleh melindungi. Mampu menolong, mampu melindungi, itu maula. Kalau wali mahu melindungi. Kalau saya katakan saya nak melindungi negara dari musuh. Kalau saya kata saya nak melindungi negara dari musuh, saya boleh sebut begitu. Tapi adakah saya mampu melindungi? Itu perkara lain. Kan? Kalau saya kata saya nak melindungi isteri saya, dunia akhirat. Ya, dunia mungkin. Tapi di akhirat, adakah anda mampu melindungi? Itu beza wali dengan maula. Satunya mahu melindungi, satu lagi mampu melindungi. Itu maula. Dan Allah bagi tahu pada kita, Allah bukan saja wali, tapi Allah adalah maula kepada orang beriman. Dalam surah lain Allah bagi tahu bahawa orang-orang beriman ada maula. Ada Allah yang mampu melindungi, tetapi orang kafir la maula lahum, tidak ada maula bagi mereka.
Hanya dengan satu perkataan, dia membawa maksud yang begitu deep dalam wali. Kemudian walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan bagi orang-orang kafir, penolong mereka ialah taghut. Orang-orang kafir, penolong mereka, pembantu mereka ialah taghut. Dan sebenarnya taghut ini tidak dapat melindungi mereka. Taghut itu sendiri tidak berfungsi. Tak dapat buat apa-apa pun, tak dapat melindungi pun. Tapi orang-orang kafir ini syok sendiri. Mereka sahaja yang menyangka, orang-orang kafir ni sahaja menyangka, pelindung mereka ialah taghut. Dan apa maksud taghut? Taghut ialah apa sahaja yang menjauhkan manusia dari Allah. Taghut ialah apa sahaja yang jauhkan manusia dari Allah. Kalau kita duk gila Thermomix, tak sudah-sudah, solat pun boleh qada, Thermomix tu taghut. Tapi ada satu perkara yang Allah sebut tadi di awal, sebelum ayatul kursi. Satu entiti yang mampu menjauhkan manusia dari Allah. Apa dia? Harta. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah harta. Dan harta itu mampu untuk keluarkan mereka daripada sebarang cahaya kepada lembah kegelapan dan kebinasaan. Taghut ialah apa sahaja yang boleh menjauhkan manusia dari Allah. Disebut juga dalam surah An-Nisa ayat 51. Kemudian yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Taghut itu akan keluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan. Maksudnya manusia ni bukan dia tak nampak. Bukan dia tak sedar. Tapi dia buat dono. Dia nampak tapi kejap je. Lepas tu syaitan diorang tarik balik, heret mereka ke dalam kegelapan. Syaitan akan hasut semula hati dia. Dia bukan tak mengaji Quran, dia baca. Kan sehingga mampu keluarkan kenyataan mana ada dalam Quran mengharamkan judi. Tak ada sebut judi haram dalam Quran. Boleh sebut macam tu. Sedangkan datang cahaya tu daripada mulut-mulut orang. Daripada mulut-mulut orang yang nasihatkan dia. Allah hantar manusia-manusia, ingatkan dia, nasihatkan dia. Sudah-sudahlah jadi general manager kepada syarikat judi. Dia kata tak ada. Dalam Quran tak ada sebut haram judi. So yukhrijunahum minan nur. Dah ada orang tegur, dia tak nak ikut. So syaitan dia heret dia keluar daripada cahaya kepada kegelapan. Dan dalam ayat ini dia bukan saja tuju kepada orang-orang yang kafir, tetapi juga kepada orang-orang yang kufur, orang yang mengaku Muslim juga ada mengalami masalah semacam ini. Kalau dia seorang yang mengaku Muslim pun, namun jika dia menjadikan taghut sebagai wali, orang itu akan alami masalah yang sama. Saat kita nampak banyak sekali manusia yang dilahirkan Islam, tapi kehidupan mereka tidak melambangkan agama yang suci. Boleh buat konsert pula dekat Riyadh, dekat dengan Mekah. So, sepanjang konsep tu memang rapat dan dekat dengan Allah. So, apa saja perbuatan yang menjauhkan ingatan pada Allah, itu taghut. Dan kalau tengok macam mana Allah susun beza antara wali orang beriman dan wali orang kafir. Bila disebut Allah sebagai wali,
Kan, bila disebut Allah sebagai wali, Allah disebut dulu. Tapi bila disebut taghut sebagai wali, taghut disebut kemudian. Bila Allah disebut sebagai wali, Allah disebut dahulu. Namun bila wali kepada orang kafir itu, orang kafir dulu disebut, taghut itu disebut kemudian. Dan kenapa ada perbezaan semacam ini? Kita takkan dapat faham melalui terjemahan je, tak? Dan apa perbezaannya? Pertamanya dari sudut kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa, bila Allah diletakkan dulu, Allah sebagai fokus perbincangan. Bila disebut taghut kemudian, taghut tu tak jadi sebarang, tak signifikan, tak membawa apa-apa makna. Dia bukan fokus perbincangan. So dari sudut kedudukan pun Allah susun ayat ni dalam bentuk mana paling utama. Siapa yang boleh beri perlindungan? Siapa yang mampu beri perlindungan? Berbanding satu entiti yang orang anggap dia sebagai pelindung, walhal dia tak ada apa-apa makna pun. Dahsyat. Dahsyat. Dari sudut bahasa pun, Allah sudah memenanginya. Kemudian Allah kata apa? Ulaika ashabun nar. Akhirnya mereka layak masuk neraka. Ashab, kawan akrab, kawan rapat. Mereka dapat geran ke neraka. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya sampai bila-bila. Dan ini sangat malang, tuan-tuan. Sebab Allah dah perkenalkan diri dengan begitu baik. Dan bila manusia kenal Allah dengan cara yang semacam ini, dia rasa, this is it. Ini aku cari selama ni. Bantu, pelindung, yang dapat menjaga, memelihara, tanpa sebarang flaw, tanpa sebarang kekurangan. Dan kalau aku sia-siakan, ulaika ashabun nar. Mereka adalah sahabat neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya sampai bila-bila. Kita pun sama macam tu. Kan? Katalah, tuan-puan perkenalkan saya dengan seseorang yang tuan-puan kenal baik dengan dia, sangat baik dan berpengaruh. Dan saya tak ambil peluang itu untuk kenal berbaik-baik dengan orang tu. Siapa yang rugi? Saya lah yang rugi. So, bila saya ada masalah, kan, bila saya ada masalah kemudian hari dan saya tak kenal orang tu, saya sendiri akan usahakan dengan cara saya sendiri. Dan boleh jadi cara saya tu berkesan atau langsung tak berkesan. So, kan rugi kalau dia tidak kenal Allah. Walaupun mungkin pribadinya baik, suka bersedekah, tapi tidak beriman. Rugi. Rugi, tuan-tuan. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. So, dua ayat tentang betapa rugi manusia dan apa lagi Allah tawarkan kepada manusia setelah dia mengenal Allah. Tadi ayatul kursi, kemudian tiada sebarang paksaan, dan apa yang berkaitan dengan Allah telah jelas diperkenalkan. Dan 257 adalah tentang Allah sebagai pelindung. Allah sebagai pelindung. 258. 258. Dan kita masih lagi dalam tema apa tadi? Apa tema besarnya? Tata cara pengurusan keuangan. Tu tema besar. Jangan lupa tema besar tu. Tata cara pengurusan keuangan
Dan dia masuk tentang bagaimana nak mengelakkan daripada ketamakan. Ini masih dalam tata cara pengurusan keuangan. Dan tengok bagaimana Allah ajar kita tata cara pengurusan keuangan melalui cerita seorang Nabi. Tadi Allah perkenalkan diri dia tentang bahaya harta dan siapa Allah. Bagaimana kita perlu terus bergantung pada Allah, bukan bergantung pada harta. Dan bagaimana Allah berkali-kali keluarkan kita daripada kepungan, zulumat, antaranya harta yang membutakan. Dan sekarang Allah bagi tahu, mari aku datangkan kau satu cerita. Cerita daripada seorang Nabi. Dan Nabi ini sangat popular. Namanya sudah pun tercatat, Ibrahim. Dan apa kaitan cerita ini dengan pengurusan harta? Nanti. Okey. So, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah engkau melihat dan memikirkan? Alam tara, kita lihat, kita fikir, kita baca cerita ini sehingga kita dapat bayangkan. Atau tara, maksud tara sampai dapat bayangkan. Allah nak kita faham cerita ini, benar-benar faham sehingga kita dapat bayangkan. Apa yang berlaku? Hajja Ibrahim fi rabbi. Ada orang yang berhujjah. Hajja, ada orang telah berhujjah Ibrahim dengan Ibrahim fi rabbi, tentang Tuhan Nabi Ibrahim. Tentang Tuhan dia. So ada orang yang berhujjah dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. An atahullahul mulk. Orang tu berhujjah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan kerana Nabi Ibrahim kata pada orang tu, Allah lah yang telah memberi engkau kekuasaan. Allah lah yang telah beri engkau kekuasaan. Nabi Ibrahim cakap dengan orang tu. Dan ada satu babak, satu dialog, Allah petik Nabi Ibrahim sebut begini. Idza qala Ibrahim, tak kala Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kan, dia punya topik perbincangan ialah Nabi Ibrahim sebut dengan raja tu, Raja Namrud, Tuhan telah memberikan engkau kekuasaan. Dia dialog yang panjang, perbualan yang panjang. Antara dialog yang lain ialah Ibrahim kata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu si raja, kerana sedang berhujjah, si raja balas, respon. Ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Lalu raja itu tunjuk capability dia untuk menghidupkan dan mematikan. Cara ni macam mana? Dia panggil dua orang, satu dibiarkan hidup dan satu lagi dibunuh. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Raja itu tak nak kalah. Dia kata, aku juga boleh menghidupkan, membiarkan hidup dan membunuh, mematikan. Wa umit. Aku juga boleh mematikan. Tapi dalam bentuk apa yang dia faham. Biarkan hidup dan dimatikan. Kerana jawapan raja itu, Nabi Ibrahim, dia tukar cara berfikir. Kerana jawapan Nabi Ibrahim itu, dia tukar cara soalan dia. Sebab dia tahu yang raja ni tak sampai akal dia nak fikir macam mana menghidupkan dan mematikan tu. Sehingga dia boleh bawa contoh yang salah.
So Nabi Ibrahim tukar soalan, tukar fakta. Dia kata apa? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku Allah. Dia tak kata Tuhanku, tadi dia kata Rabbi, Tuhanku. Kali ini dia sebut Allah. Fa innallah, sesungguhnya Allah ya'ti bisyamsi. Dia datangkan matahari dari timur. Allah terbitkan matahari dari timur. Dan sekarang kau raja, fa'ti biha minal maghrib. Sekarang cuba kau terbitkan daripada barat. Itu level berfikir Nabi Ibrahim. Fakta pertama dia kata, Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Tapi bila tengok respon daripada raja tak memberangsangkan, dia tukar. Dia tukar cara dia memberi fakta. Sesungguhnya Allah, dia datangkan matahari terbitkan matahari daripada timur. Sekarang engkau, fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kau cuba datangkan matahari itu, terbitkan daripada barat. Dan tak perlu tunggu respon raja itu, Allah beri maklum balas. Allah kata apa? Fabuhital ladzi kafar. Tergamam orang kafir tu. Fabuhital ladzi kafar maksudnya tergamam, tercengang orang kafir tu. Bungkam, diam, kalah. Dan Allah tutup ayat tu dengan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan beri panduan, tidak akan bagi hidayah kepada kaum yang zalim. Di atas tadi ada zulumat, di sini ada zalimin. Allah tak akan beri panduan, tak akan bimbing orang-orang yang zalim. So daripada cerita ini, ada beberapa benda yang kita perlu perhatikan. Pertama, cara Nabi Ibrahim berhujjah. Dia tidak dalam bentuk falsafah. Nak mengenal Tuhan ni bukan dalam bentuk falsafah. Sifat mustahil bagi Tuhan. Jika tak begini dan begini. Tak. Straight to the point. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Lalu orang tu tunjuk. Dan kemudian diubah cara menyatakan fakta. Tuhan menaikkan matahari daripada timur. Cuba engkau tunjukkan pula daripada barat kalau betul engkau berkuasa seperti mana Tuhan aku. Dia terus attack kemampuan manusia yang confirm tak mampu. Itu level berfikir Nabi Ibrahim. Level berfikir. Dan ini sebenarnya tentang apa? Saya nak tuan-puan perhatikan yuhyi wa yumit. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Sebab tema yang sama ini sudah berulang banyak kali sejak kita baca daripada ayat pertama tadi sampailah ayat yang ini. Sejak dari ayat 254 sampailah 258. Tuan-tuan perasan tak? Tema hidup mati ini berulang-ulang. Perasan ke tidak? Tak perasan. Okey, saya tunjuk. Min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum sampai satu hari yang tiada transaksi, tiada rakan karib dan tiada syafaat. Hari ini hari apa? Hari selepas daripada kematian. So, ya ayyuhallazina amanu, semasa kamu hidup, buat sesuatu sebelum kamu mati dan kamu hidup semula. Kan? Hidup dan mati. Mati berada di tengah-tengah ni. Kemudian kita hidup semula. Hidup dan mati. So di sini juga tentang hidup dan mati.
Kan di sini Allah ada sebut hayyun, hidup. Dan jika kita tak kenal Allah, kita hidup ke mati? Hati kita mati. Dan tiada paksaan bagi mereka yang dah mati. Hati dah mati, nak paksa buat apa? Kan biarlah dia mati. So, siapa yang masih hidup, berpeganglah dengan tali Allah tu sungguh-sungguh. Dan tali tu takkan putus. Lan fisamalah. Tali tu takkan putus. Dan yukhrijuhum minaz zulumat, keluarkan daripada zulumat, kegelapan kepada cahaya. Selalunya kematian associate dengan benda-benda yang gelap, kegelapan. Suatu hari berkabung, orang suka guna baju gelap. Dan an-nur kepada kehidupan. Dan sekarang Allah tengah sebut tentang hidup dan mati. Dalam kisah Nabi Ibrahim. Tentang hidup dan mati. Hidup dan mati. Kalau kita bergantung kepada sesuatu yang mati. Apa dia? Harta. Duit. Duit tu mati, tuan-puan. Kita nak bergantung dengan benda yang mati. Sebab Allah kata, kamu takkan bahagia. Kamu takkan berjaya. Sebab kamu dikelabui oleh syaitan, oleh bisikan syaitan, nak bergantung kepada sesuatu yang mati. Maka kembalilah kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Kembalilah kepada Tuhan yang maha hidup. Itu tema hidup dan mati. 258. Kemudian tak cukup dengan satu cerita. Sebab kalau saya tak terangkan macam tu, tuan-puan nampak tak? Tak nampak kan? Maka Allah datangkan lagi satu cerita. 259. Cerita berbeza tetapi menggunakan tema yang sama. Tema apa? Hidup dan mati. Au kallazi marra ala qaryah. Atau seperti sebuah cerita tentang orang yang melalui sebuah negeri. Marra ala qaryah, dia lalu. Dia bukan orang dekat situ. Dia cuma musafir, dia lalu dekat negeri itu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan negeri itu, negeri yang dia lalu tu tempat yang ditinggalkan. Mungkin pernah terjadi peperangan kat situ, mungkin pernah jadi gempa bumi, tempat yang sudah tandus, negeri yang ditinggalkan. Khawiyatun ala urushiha ni maksudnya dia takut waktu dia berjalan lalu tempat tu, dia takut kalau bumbung rumah kat situ runtuh bila-bila masa. Khawiyatun ala urushiha. Kemudian sedang dia lalu kat situ, hati kecilnya berkata, Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah hidupkan semua ni selepas dia jadi padang jarak, padang terkukur ni? Tergerak dalam hati dia, tertanya-tanya, macam mana Allah boleh hidupkan balik semua ni? Macam kita, katalah bila settle Rusia dengan Ukraine, dan kita pergi melawat Ukraine, atau kita pergi melawat Syria sekarang, tengok bandar-bandar Syria yang jadi padang jarak, padang terkukur, yang dahulu gambarnya berbeza, dan sekarang kita tengok, macam mana dia nak bangun balik ni? Kita cuma kata macam mana kerajaan Syria atau kerajaan Ukraine nak membangunkan balik bandar dia. Sebab ingatan kita bukan pada Tuhan. Kita hanya persoal macam mana kerajaan nak bangunkan balik. Orang ini soal macam mana Allah bangunkan balik tempat ni. Tu beza orang yang hatinya ada Tuhan dengan orang yang macam kita. Kita hanya memikirkan macam mana kerajaan nak bangunkan kampung yang mundur macam ni. Patutnya soalan kita ialah
macam mana Allah nak bangunkan balik orang-orang yang telah mati di sini. Lalu serentak dengan itu Allah matikan, dan 4.10 kita matikan perbualan kita untuk menghormati waktu asar. Kita sambung 4.50 kembali kepada Hajah Misliah. Betul, tepat sekali. Betul, dengan masa yang begitu tepat sekali Ustaz. 4:10 petang seperti yang dijanjikan. Kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada waktu solat fardu asar ya. Dan kita akan kembali bersama pada pukul 4:50 petang. Kita telah membincangkan ayat 259 ya Ustaz ya? 259. Daripada keseluruhannya, di mana kita akan membincangkan, kita telah pun memulakan daripada ayat 253 dan sedangkan ayatul kursi berada di ayat 255, dan sekarang ini kita telah pun membincangkan ayat 259. InsyaAllah kita akan sambung nanti pukul 4:10 pada pukul 4:50 petang. Kita jumpa lagi dan sesi tadabbur berehat sebentar. Kalau di ATM kami dah upkan music. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, kita berehat Terima sebentar. kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, Ustazah dan semua.